Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baiklah, kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita untuk subjek sejarah tingkatan 5 dalam tajuk 4.3 iaitu kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Standard pembelajaran yang perlu dicapai ialah pelajar boleh menghuraikan bentuk kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Mari kita mulakan. Kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri penting untuk memastikan segala usaha pembangunan dapat memberikan manfaat demi kesejahteraan rakyat di seluruh negara. Kerjasama ini antaranya meliputi aspek pembangunan sosioekonomi, pemeliharaan khazanah negara, perumahan dan keselamatan. Mari kita mulakan dengan kerjasama pembangunan sosioekonomi. Bagi menjayakan pembangunan sosioekonomi, kerajaan persekutuan menubuhkan agensi yang dapat memberikan bantuan keuangan dan kepakaran kepada kerajaan negeri. Kerajaan negeri pula menyediakan tanah untuk tujuan pembangunan kerana tanah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Baik, mari kita lihat tentang pembangunan tanah. Pada peringkat awal kemerdekaan, kerjasama sosioekonomi tertumpu pada pembukaan tanah baharu dan pembangunan in situ. Pada tahun 1956, Kerajaan Persekutuan menubuhkan Federal Land Development Authority atau dikenali sebagai FELDA, iaitu Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan untuk mengurus dan menyalurkan bantuan keuangan kepada kerajaan negeri dalam usaha melaksanakan rancangan pembangunan tanah baharu. Kejayaan FELDA mendorong Kerajaan Persekutuan menubuhkan FELKRA atau dikenali sebagai Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan pada tahun 1966 untuk menyatukan, memulihkan dan membangunkan tanah kerajaan negeri yang terbiar di seluruh negara. Mari kita lihat sedikit informasi di sini. Segitiga jengka ialah ilham Tun Abdul Razak Husin. Segitiga jengka merupakan rancangan pembangunan wilayah pertama diusahakan oleh FELDA pada tahun 1966 yang merangkumi 3 daerah iaitu Temerloh, Jerantot dan Maran Pahang. Baik, apa pula yang dimaksudkan dengan pembangunan in situ? Pembangunan in situ menekankan pembangunan fizikal desa seperti penyediaan kemudahan asas, rumah rakyat dan pusat pertumbuhan ekonomi desa. Seterusnya, kerjasama pembangunan sosioekonomi dari segi pembangunan wilayah. Selepas tahun 1970, kerjasama sosioekonomi diperluas kepada pembangunan wilayah berdasarkan pembangunan kawasan. Kerajaan Persekutuan telah membuka kawasan lebih luas di beberapa buah negeri untuk membangunkan wilayah baharu. Mari kita lihat apakah antara agensi yang telah ditubuhkan bagi pembangunan wilayah. Antaranya ialah Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang, Lembaga Kemajuan Johor Tenggara, Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah dan Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara. Agensi pembangunan di Sarawak pula antaranya ialah Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak dan Lembaga Penyatuan Pemeliharaan Tanah Sarawak.
Manakala agensi pembangunan di Sabah ialah Lembaga Kemajuan Tanah Sabah. Seterusnya, pembangunan koridor wilayah. Selepas tahun 2005, kerjasama sosioekonomi dilaksanakan melalui pembangunan koridor wilayah berlandaskan projek pembangunan. Pembangunan koridor wilayah merupakan perancangan strategik jangka panjang yang memberikan tumpuan kepada pembangunan di negeri dan wilayah yang kurang pesat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan negeri dan wilayah. Dan jadual yang kita boleh lihat di sini adalah rancangan pembangunan koridor wilayah. Antaranya ialah pada tahun 2006 rancangan pembangunan Iskandar, iaitu di wilayah selatan Johor. Pada tahun 2007, wilayah ekonomi koridor utama di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Utara Perak. Seterusnya pada tahun 2007 juga wilayah ekonomi pantai timur, iaitu di Pahang, Terengganu, Kelantan, daerah Mersing, Johor. Seterusnya pada tahun 2008 koridor tenaga diperbaharui Sarawak, iaitu di wilayah tengah Sarawak. Dan masih lagi tahun yang sama, iaitu pada tahun 2008 koridor pembangunan Sabah di seluruh Sabah. Baik, ini adalah antara rancangan pembangunan koridor wilayah. Baik, mari kita lihat kerjasama yang seterusnya, iaitu kerjasama pemeliharaan khazanah negara. Malaysia merupakan negara yang terkenal dengan kekayaan flora dan fauna. Bagi mengekalkan warisan biodiversiti untuk kepentingan generasi kini dan akan datang, kerajaan pada setiap peringkat bekerjasama mewujudkan rangkaian kawasan perlindungan seperti taman negara dan taman laut. Pengurusan taman negara. Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, pengurusan hidupan liar dan taman negara merupakan tanggungjawab bersama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Bagi mengukuhkan kerjasama ini, Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 diwujudkan pada tahun 1972. Pada tahun 2010, akta ini digantikan dengan Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 yang dikenali sebagai Akta 716. Antara tahun 1972 hingga 1978, Kerajaan Persekutuan mengambil alih pentadbiran semua jabatan mergastua di Semenanjung Malaysia. Jabatan Mergastua kemudiannya dinamakan sebagai Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara atau ringkasnya ialah Perhilitan. Pengurusan Taman Negara di Sarawak terletak di bawah pengurusan Perbadanan Perhutanan Sarawak. Manakala Taman Negara di Sabah pula terletak di bawah Jabatan Hidupan Liar Sabah. Baik, di sini pelajar boleh melihat peta yang menunjukkan antara kawasan perlindungan hidupan liar dan taman negara di Semenanjung Malaysia. Antaranya ialah di Perak, Taman Negeri Royal Belum, kemudian Taman Hidupan Liar Krau. Taman negara terdapat di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Kemudian Taman Negara Johor Endau Rompin di Johor. Baik, mari kita lihat tentang pengurusan taman laut. Bagi memelihara khazanah laut di negara kita, 42 buah pulau di perairan Kedah, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan Labuan diwartakan sebagai taman laut sejak tahun 1994. Kerajaan Persekutuan membentuk dasar berkaitan dengan taman laut, manakala kerajaan negeri berkuasa terhadap pembangunan pulau.
Penyelarasan pentadbiran taman laut dibuat melalui mesyuarat Majlis Penasihat Kebangsaan Taman Laut dan Reserve Laut yang dianggotai oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Jabatan Taman Laut Malaysia ditubuhkan pada tahun 2007 sebagai agensi kerajaan persekutuan yang bertanggungjawab secara keseluruhan dalam dasar pengurusan taman laut di Malaysia. Manakala pada tahun 2018, pengurusan taman laut dipindahkan ke Jabatan Perikanan Malaysia. Kawasan perlindungan marin di perairan Sabah pula di bawah tanggungjawab kerajaan negeri melalui agensinya iaitu Taman-Taman Sabah. Seterusnya ialah kerjasama penyediaan perumahan rakyat. Perumahan terletak di bawah kuasa bersama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Pelbagai strategi dan langkah kerjasama diambil oleh kerajaan untuk memastikan rakyat dapat memiliki rumah sendiri. Perumahan awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri bekerjasama menyediakan rumah kos rendah terutamanya di kawasan bandar. Kerajaan Persekutuan menubuhkan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan pada tahun 1964 untuk menggiatkan usaha menyediakan perumahan kos rendah. Manakala kerajaan negeri pula berperanan menyediakan tanah yang dijual pada harga rendah kepada kerajaan persekutuan untuk tujuan membina rumah. Perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Selepas tahun 1970, kerajaan persekutuan meneruskan kerjasama dengan kerajaan negeri bagi membina rumah untuk rakyat berpendapatan rendah. Kerajaan mengenal pasti penyediaan perumahan bukan sahaja untuk menyelesaikan masalah kekurangan rumah tetapi juga sebagai langkah menghapuskan kemiskinan. Baik, apakah usaha kerajaan persekutuan? Kerajaan Persekutuan telah melaksanakan program perumahan rakyat iaitu PPR pada tahun 1997 untuk membina perumahan awam di seluruh negara. Manakala kerajaan negeri pula menubuhkan agensi pembangunan negeri seperti Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perak untuk membina rumah bagi rakyat berpendapatan rendah. Kerajaan negeri juga memperkenalkan program perumahan awam kos rendah iaitu PAKR melalui peruntukan kewangan yang diterima daripada Kerajaan Persekutuan. Seterusnya ialah perumahan mampu milik. Pada tahun 2014, Majlis Perumahan Negara ditubuhkan untuk merangka strategi menyediakan perumahan mampu milik. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri menubuhkan pelbagai jenis agensi serta memperkenalkan program khusus untuk membolehkan golongan pertengahan memiliki rumah. Antara program peringkat persekutuan termasuklah Perbadanan Perumahan Satu Malaysia Prima dan Rumah Mesra Rakyat di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Manakala program di peringkat negeri pula antaranya ialah Rumah Selangorku di Selangor dan Rumah Mampu Milik Johor di Negeri Johor. Baik, mari kita lihat tentang kerjasama menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Keselamatan dan pertahanan negara adalah di bawah kuasa Kerajaan Persekutuan. Pada umumnya, keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam di bawah tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri atau KDN. Manakala pertahanan negara di bawah
Kementerian Pertahanan. Kedua-dua aspek tersebut diselaraskan oleh Majlis Keselamatan Negara. Namun begitu, Kerajaan Persekutuan mengadakan kerjasama erat dengan kerajaan negeri untuk memastikan keselamatan rakyat dan kedaulatan negara terpelihara, seperti mewujudkan kawasan keselamatan khas di Sarawak dan Sabah. Pemerintahan Keselamatan Daerah Rajang di Sarawak. Berikutan dengan ancaman komunis yang meningkat di Sarawak, Tun Abdul Razak Husin, Perdana Menteri Malaysia kedua yang juga merupakan pengerusi Majlis Keselamatan Negara, mengisytiharkan bahagian ketiga Sarawak sebagai Rajang Area Security Command atau dikenali sebagai RESCOM atau Pemerintahan Keselamatan Kawasan Rajang pada 26 Mac 1972. Ketua Menteri Sarawak dilantik sebagai pengarah operasi negeri dalam RESCOM. Beliau bertanggungjawab menyelaraskan fungsi dan aktiviti pasukan keselamatan dengan pejabat awam dalam kawasan RESCOM. Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Negeri melalui RESCOM merupakan strategi yang berjaya memulihkan serta mengekalkan keselamatan dan keamanan di bahagian tengah Sarawak. Pada tahun 1995, RESCOM dibubarkan dan semua operasi keselamatan di Sarawak telah diselaraskan di bawah MKN. Seterusnya, kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah. Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri telah menubuhkan Eastern Sabah Security Command, iaitu ESCOM, atau Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, ekoran pencerobohan pengganas dari Kepulauan Sulu di Kampung Tanduo, Lahadatu Sabah pada 12 Februari 2013. Misi ESCOM untuk meningkatkan keselamatan kawasan Timur Sabah daripada sebarang ancaman melalui kerjasama strategik antara agensi kerajaan. ESCOM bertanggungjawab mengawasi keselamatan 10 daerah di pantai Timur Sabah yang dikenali sebagai S-Zone, iaitu Zon Keselamatan Timur Sabah. Mari kita lihat serba sedikit latar belakang tentang penumbuhan ESCOM. Pada 12 Februari 2013, pencerobohan pengganas Kepulauan Sulu di Lahadatu. Seterusnya, 5 Mac 2013, Ops Daulat dilancarkan. 7 Mac 2013, Perdana Menteri Malaysia mengumumkan pembentukan kawasan keselamatan khas di Pantai Timur Sabah. Seterusnya, pada 27 Mac, pengisytiharan Zon Keselamatan Timur Sabah. Dan pada 1 April, kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah ditubuhkan. Di sini pelajar boleh melihat berkaitan pengurusan tertinggi dalam struktur organisasi ESCOM, di mana pengerusi jawatan kuasa pemantau ESCOM ialah Perdana Menteri Malaysia, diikuti oleh pengerusi jawatan kuasa S-Zone, Ketua Menteri Sabah, Ketua Pegawai Eksekutif ESCOM dan juga Komander ESCOM. Peta di sini menunjukkan 10 daerah pantai Timur Sabah yang terlibat dalam pengawalan ESCOM. Dan ini merupakan gambar di mana ESCOM mengintegrasikan kerjasama agensi keselamatan seperti Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Agensi Penguatkuasaan Marin Malaysia APMM. Kewujudan ESCOM untuk menambah baik aspek keselamatan membuktikan komitmen kerajaan pada setiap peringkat dalam usaha mengembalikan semua ketenteraman demi kesejahteraan rakyat. Sebagai penutup kepada subtopik ini,
kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam pelbagai bentuk memperlihatkan usaha ke arah kesejahteraan rakyat. Kerjasama ini memberikan iktibar kepada kita tentang kepentingan menggembleng fikiran, tenaga dan usaha untuk membangunkan negara. Baiklah, itu sahaja untuk pembelajaran kita bagi tajuk kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Cikgu harap para pelajar dapat mencapai standard pembelajaran di mana pelajar boleh menghuraikan bentuk kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Sekian, terima kasih.